وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Selawat tafrijih. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir raibu
فحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, innaka antas sami'ul alim, innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah, sahabat-sahabat sekalian di kalangan hamba-hamba Allah yang solehah, alhamdulillah. Tidak ada lafaz yang lebih indah untuk kita rafakkan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalalah atas kurniaan Allah kepada kita. Pagi ini kita kembali berkumpul bersama-sama di bawah satu naungan di dalam satu halaqah, yaitu untuk sama-sama kita mentadaburkan satu lagi potongan al-hadis yang ditinggalkan, yang dipusakai oleh kekasih hati kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah hari ini kita akan masuk hadis yang ke-25. Atas tajuk bermacam-macam jenis sedekah. Yang mana sedekah itu terbahagi kepada dua. Satu sedekah wajib, satu sedekah sunat. Yang kita ketahui sedekah wajib ialah zakat dan nafkah. Nafkah. Seorang suami menafkahkan kepada isteri, seorang ibu menafkahkan hartanya kepada anak di bawah tanggungannya. Itu sedekah wajib, tak dapat tidak kena bagi. Dan sedekah sunat, iaitu ada dua jenis pula sedekah sunat yang berbentuk harta benda, wang ringgit, dan juga berbentuk perkataan. Hari ini insya-Allah kita akan didedahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam melalui pusaka ilmu baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu ilmu hadis berkenaan dengan sedekah. Baik, kita baca sama-sama dah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud dusur bil uhuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bikulla tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'ruf sadaqah wa nahyin 'anil munkar sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah.
Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahratahu wa yakuna lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Okey. Kita tengok nak maksud hadis daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu juga, bahawa ada beberapa orang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang hartawan telah pergi dengan beroleh pahala yang banyak. Mereka bersembahyang sebagaimana kami sembahyang. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka bersedekah dengan lebihan harta mereka." Baginda bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan untuk kamu sesuatu buat kamu bersedekah? Sesungguhnya dengan setiap kali bertasbih adalah sedekah, dan setiap kali bertakbir adalah sedekah, dan setiap kali bertahmid adalah sedekah, dan setiap kali bertahlil adalah sedekah. Dan menyuruh dengan perkara ma'ruf adalah sedekah, dan melarang daripada mungkar adalah sedekah. Dan pada kemaluan seseorang kamu itu juga sedekah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah seseorang kami ini bila melaksanakan runtunan syahwatnya beroleh pahala?" Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah pendapat kamu kalau ia meletakkannya pada yang haram? Adakah di atasnya itu dosa? Maka begitulah pula apabila ia meletakkannya pada yang halal, adalah baginya pahala." Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ini satu hadis yang diriwayatkan, yang diambil cerita, yang diceritakan oleh seorang sahabat. Minggu lepas kita baca Abi Dzar Al-Ghifari. Ingat kan? Ingat lagi cerita dia? Ingat. Alhamdulillah, Abi Dzar Al-Ghifari ataupun Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa di sini disebutkan Abi? Sebab dia dimulakan dengan huruf An. Bila masuk huruf An, dia jadi Abi. Kalau tak masuk huruf An, dia jadi Abu. Abu Dzar. Nah, bila dia masuk An, dia jadi Abi kerana dia dihukum majrur. Sebab dia isim bima. Okey? Abi Dzar, ulang sikit balik cerita dia. Saya ulanglah, no. Kan nak seorang-seorang ulang? Okey. Okey, Abi Dzar Al-Ghifari ni kan saya cerita minggu lepas. Dia seorang sahabat yang kaya. Dia daripada keturunan Bani Ghifar. Bani Ghifar yang berdagang, berniaga seorang-seorang. Kenapa dia berniaga seorang-seorang? Sebab dia jenis tak suka tunggu orang. Dan dia tak suka orang tunggu dia. Dia di antara sahabat yang digelar dengan gelaran As-Sabiqun wal-Awwalun. Dalam surah Al-Waqi'ah kan dia sebut As-Sabiqun kan. Siapa dia sahabat yang berlumba-lumba. Siapa dia sahabat yang Al-Awwalun. Yang awal-awal. Dia termasuk di antara 6 orang yang paling awal memeluk Islam. Sebab itu dia dipanggil As-Sabiqun Al-Awwalun. Bila mana turunnya surah Al-Waqi'ah, Rasulullah baca, orang-orang Sabiqun ni 1/3 zaman Rasulullah. Zaman terdahulu. Sikit saja zaman kita lah ni. Nak jadi Sabiqun. Jadi dia ni bangkit. Berbisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Adakah aku ini juga Sabiqun?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya Abu Dzar adalah di antara sahabat yang disebut Sabiqun." Maksudnya di antara orang yang awal-awal memeluk agama Islam. Saya cerita minggu lepas, dia masuk agama Islam di tangan siapa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia masuk Islam di tangan Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebab masa awal bila dia pergi jumpa dengan Abu Jahal kata macam-macam kat Rasulullah. Kita yang tak boleh percaya, walaupun dia bersahabat baik dengan Abu Jahal, tapi dia tinggal Abu Jahal, dia terus pergi masuk Islam. Okey. Kan saya kata dia seorang sahabat yang kaya raya.
Orang berdagang ni, orang berniaga tu. Dan pada perniagaannya Allah Ta'ala berikan kesuburan. Maka menghasilkan harta yang begitu banyak. Banyak hartanya diperjuangkan di dalam perjuangan Islam. Dinafkahkan dalam perjuangan Islam. Maka dia di antara sahabat kaya yang dicemburui oleh sahabat-sahabat miskin. Dia di antara sahabat kaya yang dicemburui oleh sahabat-sahabat miskin. Sebab tu bila disebut sini An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan. Maksud dia adalah kaya. Dah kaya kan jutawan. Dermawan. Soleh pula tu. Kemudian dapat apa? Dapat title radhiyallahu anhu. Aidan ni maksud dia juga. Allah Ta'ala pun redha dekat dia juga. Apa yang dia cerita ni, apa yang dia cerita? Dia kata, Anna nasa, dia kata. Bahawasanya sahabat-sahabat Nabi SAW. Nabi ni, bila duduk, sentiasa dikerumuni oleh para sahabat. Sebab sahabat ni nak belajar. Nak sesuatu yang baru. Nak sesuatu yang baru. Minta Rasulullah wasiatkan. Ausini bagi nasihat Zat. Dekat kami untuk menerajui kehidupan macam mana. Jadi bila tengok sifat dermawannya Abu Dzar, sifat dermawannya Sayyidina Uthman bin Affan, sifat dermawan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, sifat dermawan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini di antara sahabat yang kaya tau depa ni antara sahabat yang kaya. Tapi jadi fakir apabila wafat. Fakir di dunia sebab mereka tukar semua harta dunia kepada akhirat. Dan pada hari kewafatan tak ada apa. Habis semua. Pasal apa? Rupa-rupanya dia ada buat simpanan akhirat. Hantar di private bank. Senang. Memang mati pun tak boleh bawa harta. Tetapi kalau ditukarkan siap-siap mata wang akhirat dengan harga dunia, itulah saham yang bakal mereka perolehi. Keadaan tak dinafikan. Ada sahabat-sahabat yang fakir. Yang miskin, yang tak ada baju nak pakai. Ada sahabat yang tak ada makanan nak makan. Ada sahabat yang tak ada rumah nak duduk pun. Jadi perkara macam ni menimbulkan perasaan iri hati. Itu sebab tu biar dia tanya kepada wahai Rasulullah, orang hartawan telah pergi dengan beroleh pahala yang banyak. Apabila satu-satu sahabat yang gugur, walhal mereka itu orang kaya-kaya. Bila mati, Rasulullah balik mahbab. Sekian-sekian sahabat gugur syahid di dalam perang ni. Maka sahabat-sahabat yang miskin dengar ni, kami duk tunggu nak mati, tak mati-mati. Mereka telah pergi. Yang kaya-kaya telah pergi. Beroleh pahala yang banyak. Mereka sembahyang macam kami sembahyang. Mereka puasa macam kami berpuasa. Ni perasaan tak puas hati para sahabat. Pasal apa? Pasal dengar, dahlah kaya. Banyak bersedekah. Soleh lagi. Mati dapat syahid. Jadi, iri hati dengan sebab pahala yang banyak. Bukan iri hati dengan sebab tengok orang tu kaya. Dia rasa dengki. Dia rasa tak puas hati. Sehingga menyebabkan dia bertindak di luar batasan. Di antara yang biasa dilakukan oleh orang yang dengki. Orang yang hasadnya melebihi keimanan dia. Dia boleh buat tindakan tu yang kita dapati pergi buat bomo. Pergi buat bomo. Dan Allah Ta'ala izinkan benda macam tu. Allah Ta'ala izinkan. Sepatutnya kita macam ingat, kenapa Allah izinkan? Sepatutnya Allah Ta'ala tak payahlah izinkan. Sebab dia tu duk berzalim. Kan? Ini ujian pada iman. Ujian pada iman. Dia pergi buat. Tengok-tengok. Kena macam Ahad kemarin dulu. Kemarin Isnin kan Ahad kemarin dulu. Saya berpeluang menziarahi seorang sahabat. Dia kematian suami dia. Dengan sebab dengki, hasad dengki daripada orang ramai. Dia rumah dia ni nak masuk memang pendalaman. Dia duduk di hulu Gunung Semangkui. Nak masuk pendalaman sangat.
cukup-cukup kereta. Kami nak hailak ni cukup-cukup saja. Nak masuk dah. Nak ingat nak pergi ziarah dia. Suami dia umur sama saya. Jadi anak 5. Rasa macam kesian, kan? Rasa kesian. Jadi kita ni yang ada bernasib baik, masih lagi boleh makan, minum, berpakaian dengan selesa, berkenderaan. Jadi rasa nak pergi ziarah dia. Dengar dia ada anak 5 dah. Nak masuk pergi rumah dia ni, tak lembu sepanjang jalan ni. Kiri ada nak selisih dengan sebiji motor. Motor tu dia dah tepi dah. Ni kiri kanan ni. Ni orang panggil apa, tali ayak ke? Benda. Parit tal ha. Hak yang belah sini ni tayar. Kan? Lepas tu bila selisih, belakang hailak ni terkena kawan yang duduk tepi motor tu. Nak cerita jalan tu punya kecil. Terbalik kawan tu masuk dalam belah tayar. Dia punya carut lah dekat kami tu. Kan? Kita terpaksa turun minta maaf dekat dia. Nak buat macam mana? Dia kata susahnya nak main rumah dia ni. No? Susah sungguhnya nak sampai rumah dia. Jadi, bila sampai rumah dia, subhanallah. Rumah subhanallah macam istana. Kalau dalam perjalanan tu kita tengok, dia ni susah macam mana. Sebab tu rasa terpanggil sebab dia tak pernah cerita. Sebab apa, no? Rupanya dia bukanlah hartawan macam mana pun. Dia berniaga rokok leko je. Dia berniaga rokok leko, lepas tu bila dah benda sedap ni, Allah Ta'ala bagi nikmat banyak. Dia buatlah kilang kecil, dia proses. Dialah bos, dialah kuli. Adalah 2 orang kuli dia, lepas tu dia dengan suami dia, dan anak dia ada yang kecil-kecil lagi. Ada yang besar tu tolonglah dia. Jadi dia kata, saya tanya dia apa pasal suami dia meninggal. Dia kata suami dia busung. Busung, orang buat, dia kata nak. Waktu nak meninggal tu dia kata keluar dana darah, ke lubang telinga, ke lubang hidung, ke bahagian lubang kemaluan. Dia kata kesian sangat, dia kata nak. Kesian sungguh, dia kata. Ini adalah hasil kreativiti manusia yang hasad dengki. Niaga rokok leko kot kan. Bukan dia saudagar emas ke apakah kan. Sebab dia kata bila dah ada lebihan rezeki buatlah rumah. Rumah yang kami ingin masuk, yang saya kata macam istana tu, punya besar. Pun duduk, bayangkanlah duduk di tengah-tengah hutan tu. Nah, tu pun orang dengki juga. Bukanlah kata duduk di atas bukit nukada. Nah, duduk di tengah-tengah hutan. Jadi dia kata nak hidup selesa, lama dah hidup susah. Nah, supaya sampailah pagi suami dia nak meninggal tu, suami dia kata dekat dia, rasa sayang pula buat rumah ni. Kalaulah kita berinfak sedekah, nescaya ada istana dalam syurga menanti di sana. Tapi bila orang tengok kita buat rumah ni, timbul hasad dengki daripada diri manusia. Menyebabkan mereka tujulah ilmu-ilmu kita. Allah Ta'ala izinkan. Kenapa Allah izinkan? Ujian pada keimanan. Adakah kita yang hidup, kita yang melihat ini, kita nak kata, tak patut Allah Ta'ala izinkan. Allah berkuasa. Kenapa Allah tak menghalang? Kenapa Allah izinkan? Istidraj pada si pembuat. Istidraj pada orang yang bertindak syirik itu tadi. Nah, dia ingat, ni mengenalah kali ni. Walhal Allah Ta'ala sedang bagi muka dekat dia. Nah, tak faham buat. Sebab satu-satunya dosa yang Allah Ta'ala tak ampunkan adalah dosa syirik. Dosa yang paling besar sekali. Nombor 1. Kita ada 7 dosa besar. Dosa yang terbesar sekali nombor 1 adalah syirik. Yang tak diterima keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi berbeza dengan para sahabat. Mereka ni tengok ada sahabat yang berharta, dermawan, jutawan yang dermawan. Lepas tu mereka ni tak ada apa. Bila tak ada apa, jumpa Rasulullah lah. Macam mana ya Rasulullah, kami ni rasa macam tak puas hati lah. Dah lah kaya raya. Bersedekah tanpa henti. Dengan sedekah yang banyak, pahalanya yang banyak, tidak pernah berkira-kira. Walhal, mereka semayang, kami pun semayang. Mereka puasa, kami pun puasa. Tapi kami tak dapat menandingi pahala seperti yang mereka perolehi. Timbul rasa iri hati
Sebab sahabat tu lagi banyak pahala. Bukan kerana banyak harta. Dengki dengan sebab tengok dia tu banyak pahala. Okey, ini dengki yang diharuskan, disunatkan. Kita kena ada dalam diri kita. Ha? Walaupun kita tak mampu nak bagi lagu dia bagi, mungkin kita boleh sumbang dari segi nasihat. Mungkin kita boleh war-warkan. Okey, di sini tempat sedang kutip wakaf. Okey, di sini ada bahagian anak-anak yatim. Di sini ada bahagian fakir miskin. Tanya adik-beradik kita yang terdekat. Hampa siapa-siapa nak sumbang, mainlah seorang 2-3 ringgit ke. Kita tak mampu nak bagi banyak, kita tolong pergi kutip dekat orang lain. Agar sedikit-sikit himpun menjadi banyak dan itu menjadi asbab untuk kita melakukan kebaikan. Ha? Ini dikatakan dengki ataupun hasad yang wajib ada dalam diri kita. Kena ada benda ni. Tengok orang buat baik, oh tak senang. Tak senang. Aku nak buat lagi baik daripada dia. Ha? Yang ni kalau tengok orang buat baik, kata dekat orang tu. So, dia nak menunjuk dia tu. Dia boleh lah. Tengok satu hari nanti, dia nanti jatuh muflis, biar ada padan dengan muka ayah. Ini hasad dengki manusia. Nah, tak boleh tengok orang lebih sikit. Okey. Jadi, daripada hadis ni tak dirakamkan di dalam matan ni, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah boleh tak nak minta doa pada Allah, nak minta kaya? Okey. Rasulullah kata boleh. Nah, kita boleh berdoa minta kaya. Ya Allah, bagilah aku kaya. Dengan asbab kekayaan itu, untuk aku bersedekah di jalanmu. Membantu yang lemah. Melapangkan yang susah. Nah, boleh. Manalah nak tahu, malam ni berdoa, esok angkit kaya. Kan? Nah? Amin. Allah kan kaya. Nah? Allah kan kaya. Kita minta pada yang kaya. Bila kita minta pada yang kaya, adakah mustahil dia nak bagi? Tidak ada yang mustahil. Nah, dia boleh bagi dekat kita. Ikut sukalah dia nak bagi. Nah, macam mana pun. Okey. Lepas tu bila dah mengungut macam ni para sahabat, maka kata Nabi SAW, dia kata, nah, berkata mereka bersedekah dengan lebihan harta mereka. Baginda bersabda, bukankah Allah telah menjadikan untuk kamu sesuatu buat kamu bersedekah? Kata Rasulullah, bila sahabat-sahabat fakir ni mengungut kat Rasulullah tak ada benda dia pun nak sedekah. Kan dia kadang-kadang dapat sebiji tamar, share 2 orang. Nah, koyak. Sebiji tamar tu koyak 2. Lapang. Nah, jadi kata Rasulullah, sebenarnya Allah Ta'ala dah bekalkan kepada kamu barang-barang harta benda untuk kamu bersedekah. Apa dia? Maka katanya sesungguhnya dengan setiap kali kamu bertasbih adalah sedekah. Iaitu pada perkataan. Kita bersedekah dengan perkataan. Apa dia? Tasbihnya apa? Subhanallah. Kita indahkan lagi subhanallah itu. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Nah, indahkan lagi. Kerana kalam itu dianggap sebagai kalam sedekah. Jadi apabila kita kata 1, maka dapat pahala sedekah 10. Kita kata 2, dapat pahala sedekah 20. Luar ada ayat dia. Korang nak perkataan, aku tak ada apa dah nak kata, habis punya berzikir sehari 10,000. Habis dah. Habis modal. Tak. Kan? Nah, tak kurang pun. Aku dah hilang dah habis kata-kata. Tak habis. Tak luar pun. Tetapi pahala sedekah yang semakin merimbun. Akan Allah bagi melalui tasbih. Setiap tasbih itu sedekah. Tengok-tengok dapat pahala sedekah. Walhal tak ada apa yang dibelanjakan. Hanya kalam saja. Dan setiap kali takbir adalah sedekah. Takbir ni apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kena bawa keluar modal tak? Tak payah bawa keluar modal. Nah? Ayat liang kena modal tak? Allah bekalkan tu. Allah Ta'ala kata, aku bekalkan dah pada hampa. Ada dalam diri hampa. Untuk kamu keluarkan sedekah. Tak payah guna harta benda pun. Nah? Habis-habis sangat kau nak pergi beli tasbih. Tasbih digital. Orang pakai digital, dia nak digital juga. Okey, tak ada masalah. Kita sini sunat kalau bertasbih guna biji tasbih ataupun
Sekarang ni kan moden pakai digital tu. Sebab apa? Dia setiap kali kita ingat dia, tengok dia, kita teringat nak berzikir. Nah, okey. Kalau kata Rasulullah hanya menggunakan ruas jari dia sahaja. Sebab memang setiap apa yang Rasulullah pandang adalah tasbih bagi baginda. Kita ni tak salah kita pandang benda ni. Tengok jari patutnya tengok ruas tasbih. Ni tengok aku jari aku tak ada cincin lagu orang. Nah, orang tu banyak sampai 10 jari dia susun. Aku tak ada apa pun. Pandanglah ruas jari yang Allah Ta'ala pinjamkan. Rupanya pada setiap ruas jari itu adanya sedekah. Dan sedekah itu membawa ke akhirat. Nah, itu takbirnya. Nah, dan dia kata setiap tahmid adalah sedekah. Tahmid ni apa? Alhamdulillah. Tahmid itu adalah alhamdulillah. Kita sebut alhamdulillah walaupun sekali. Semak-semak alhamdulillah dapat mai. Alhamdulillah boleh jalan lagi. Apa-apa alhamdulillah siap. Itu dah bersedekah tu. Nah, sedang memberi sedekah. Dan perkara ma'ruf. Dengan perkara ma'ruf adalah sedekah. Ma'ruf ni kita ajak orang buat baik. Nah, kita ajak orang buat baik macam ni. Perbuatan yang baik ini sama ada perkataan ataupun tindakan. Itu adalah sedekah. Kita ajak dia buat baik. Kita kata dekat dia, jom kita pakat-pakat pergi mengaji. Dia kata dia tak pandai, tak apa. Memanglah orang yang pergi mengaji tu semua tak pandai. Kalau pandai dia tak mengaji. Jom kita pergi mengaji. Dengan sebab ajakan kita tu, dia pergi. Itu sedekah tu. Kita dah bawa dia suruh pergi, kita tak pergi. Dia ni seronok lah nak pergi kita. Minggu depan, nak pergi tak? Tak pergi dah kot. Okey. Asbab daripada ajakan kita tu. Kita dapat pahala tu. Pahala ma'ruf. Nah, pahala ma'ruf yang berterusan. Mana kawan lagi seorang, dia kata dia tak mau mai dah. Tak apalah, saya boleh mai. Tapi pahala yang kawan tu kan ajak tu, dapat berterusan. Dia pula ajak pula kawan lain. Kawan ni dapat 2 dah. Hak yang bola tadi yang tak mau pergi dah tu. Dia kata tak payah pergi dah. 2 orang dah wakil. Itu dia kata ma'ruf. Sesuatu yang kita suruh orang buat baik. Okey. Seorang ulama. Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ulama Mesir. Dia ni ada title jutawan, hartawan, cendekiawan. Syekh Mutawalli Sya'rawi ni. Dia meninggal pada tahun 2009. Di bumi Mesir. Dia boleh dikatakan sebahagian daripada kota Kahirah tu daripada harta dia tu. Dia punya bagi, dia punya infak di jalan Allah. Kira pelajar-pelajar Al-Azhar tak payah nak bayar yuran teruk-teruk tu adalah daripada infak dia tu. Salah satunya daripada infak dia. Ni yang kata jutawan akhirat ni. Selagi ada orang nak masuk pergi mengaji situ, selagi itulah dia bersenang lenang di sana. Pahala cukup banyak. Yang mana diceritakan dia ni pada awal-awalnya dia anak orang kaya. Dia anak orang kaya. Bapa dia hantar dia pergi mengaji. Dia tak mau mengaji. Dia tak mau mengaji. Sebab bapa dia dah kaya. Nak belajar susah payah apa-apa. Ini kaya turun-temurun. Dia pergi. Dia hebat kat bapa dia tak boleh mengaji dia kata. Pasal apa? Harga kitab mahal. Bapa dia mampu beli. Hantar pergi. Dia hebat. Tahun ni kitab ni, tahun ni kitab ni, tahun ni kitab ni berubah dah kitab. Kan naik kelas. Berubah kitab tapi dia tak mengaji. Sampailah kepada satu hari. Dia mendengar seolah-olah kitab itu bercakap-cakap dengan dia. Kita ni kalau kitab boleh bercakap dalam rumah tu dia sembang. Dia sembang haru biru dah kita. Hang boleh buat perpustakaan dalam rumah. Tapi bacanya tidak. Kan? Al-Quran pun macam-macam versi dia dah ada. Lepas tu, dia kata, kalaulah kata ilmu Allah Ta'ala itu boleh dirakamkan keluar macam ni, bermakna, aku kena belajar. Betul. Orang dah memang bijaksana, bijaksana sini ni, dia bila belajar sikit saja dapat
dapatnya banyak. Bila masuknya ilmu, belajar pula tentang kelebihan bersedekah. Masya Allah. Ilmu yang melimpah ruah. Lantas dibelanjakan di jalan Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak orang buat baik, mencegah orang buat kejahatan. Itu dah sedekah. Daripada harta pun dia bersedekah. Daripada ilmu pun dia bersedekah. Tak kejutawan tu itu dia antara yang paling hebat. Kemudian, dia nak cerita tentang orang-orang yang kaya. Satu lagi. Yang ini zaman Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni dia tabi'in. Dia tak sempat hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana zaman dia tu seorang gubernur dalam negeri Basrah ni, kematian puteri dia. Satu-satunya dia ada anak perempuan seorang tu saja. Lepas tu mati. Bila mati dia rasa macam tak mampu tanam. Dia nak ikut lagu mana tindakan Mesir kuno yang buat awet muda. Mumia. Pasal sayang sangat. Anak dah tak ada. Ada satu tu saja. Kemudian mati pula. Macam dia tak mahu nak tanam. Dia pergi bubuh di dalam hutan. Dia bubuh dalam hutan, dia bubuh dalam keranda emas. Dia kata dia tak mahu tanam, dia kata. Dia sayang. Tapi benda mati ni wajib tanam. Dia kira duk ulang pi ke hutan tu. Dia Islam. Dan dia ini ditemani oleh Hasan Al-Basri yang mana menasihatinya untuk sentiasa berzikir. Tapi Hasan Al-Basri ni tak tahu, kata dia tak tanam anak dia. Satu malam dia mimpi. Dia mimpi anak tu main dalam mimpi dia. Baik. Ini tafsir mimpi Kalau kita mimpi orang mati, kalau dia main bagi tahu kat kita sesuatu yang baik, maka ulama mengatakan benar Benar. Kalau dia main cerita kat kita sesuatu yang buruk pun adalah benar. Tapi kalau dia main cerita kat kita, dia teringin nak makan asam pedas, itu pemohong. Kalau kata kita mimpi, arwah ni main kat kita, aku teringin nak makan asam pedas, esok kita buat kenduri asam pedas. Itu pemohong. Okey? Tapi kalau kita mimpi, dia main dekat kita, dia main habaq kata dia susah, ataupun kita tengok keadaan dia susah hati, yang tu dia susah. Bantu dia dengan tahlil dan istighfar. Bukan tahlil buat kenuri tu, dah. La ilaha illallah. Dan juga istighfar. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Kalau dia main tengok pun benar. Pun benar. Ini kata sebahagian ulama mufasiri mimpi. Ulama yang menafsirkan mimpi mengatakan itu adalah benar. Andai datangnya dia itu membawa khabar. Ada yang kita tengok dia macam seronok. Wajah dia cerah. Pakaian dia bersih. Itu dia seronok. Okey. Ni nak cerita anak raja ni. Anak gubernur ni dia main. Hal keadaan dia cantik. Cantik. Pok dia tak kebumikan dia. Kubur dalam keranda mak. Lepas tu dia kata kepada ayah dia kata, walau tang mana pun ayah dia letak, bumi ni milik Allah. Bumi ni milik Allah. Tempat dia sekarang, tanah perkuburan dia sekarang adalah dalam keranda mak. Allah menghantarkan, ayah dia menghantarkan dia kepada Allah. Ayah lupa, dia kata. Allah tu maha kaya. Allah pandang tak dekat keranda mah tu? Dia tak pandang dekat keranda mah. Dia kaya. Kalau hampir bagi kat orang kaya, dia tak heran lah. Dia bukan teringin lagu kita ni lah. Dah kaya nak kaya lagi. Lepas tu dia kata, ayah dia kata, dia ni dahlah mati dengan penuh keberkatan. Dengan ilmu yang ayah dia miliki daripada seorang wali Allah, Hasan Basri. Ayah dia ni selalu bertasbih. Dia dapat pahala sedekah berlipat kali ganda. Ayah dia ni bertahmid, bertakbir, dia mendapat pahala. Dia dapat. Jadi dia kata seluruh pahala sedekah itu melebihi harga keranda mah dia ni, dia kata. Wahai ayah, dia kata,
kebumikanlah dia di dalam perut bumi, berlantaikan tanah. Dan dia kata, jadikanlah keranda emas dia ni infak di jalan Allah. Dia suruh ayah dia jual. Nah, dalam mimpi tu dia suruh ayah dia pergi jual keranda emas dia ni. Dan duit tu infakkanlah di jalan Allah. Tak kiralah sama ada bersedekah kepada fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang lemah, nah, ataupun berwakaf di jalan Allah dan sebagainya. Bila ayah dia terjaga daripada tidur, ayah dia bagi tahu lah dekat Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri kata, benar mimpimu itu. Oh, selama ni tak ke bumi ke dia? Tak, dia kata dia tak ke bumi. Dia nanti pergi ziarah anak dia selalu. Yang dia kata dia masuk pergi berburu setiap hari Jumaat tu, rupanya dia pergi ziarah di keranda mah tu lah dia kata. Tapi bila anak dia dah bagi tahu macam ni, anak dia dah mewah dengan pahala. Pahala sedekah yang ayah dia buat tu, dapat dekat dia. Dah dapat dekat dia. Jadi dia suruh ayah dia jual. Sebab mah ni tak boleh ke mana-mana. Sebaliknya, tahmid, tasbih, takbir, tahlil, itulah yang memberi perbelanjaan kemewahannya di alam barzah lagi dah pun sampai pahala sedekah tersebut. Dia kata tak. Ayah dia pun pilih. Dikebumikanlah dia dengan penuh keberkatan dengan cara manusia biasa. Nah, kita kan dikebumikan memang tak bawa apa-apa no. Baju pun orang tak bubuh kan. Tak berjahit pun. Itulah fitrah kita apabila kita dimatikan dan dikafankan. Okey. Ini di antara yang sebut amal ma'ruf. Okey, satu lagi. Kita yang hidup ni, boleh tak nak bagi dekat orang mati? Boleh. Nah, ya Allah, andainya segala urusan dunia yang kita buat hari ni, sama ada bermula daripada takbir, waktu kita angkat takbiratul ihram tadi. Nah, ataupun tahmid, kita baca Fatihah. Dan sebenarnya baca Fatihah kan? Ataupun tasbih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kan? Ataupun tahlil, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ada tak kalimah tahlil? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita buat sembahyang tu ada tak semua tu? Ada semua. Sedekah. Sedekah ni untuk kita dan juga katakan andai terdapat kebaikan, apa juga urusan kebaikan, sama ada pekerjaan dunia yang aku buat baik ataupun pekerjaan akhirat yang aku buat baik ini, andai ianya membuahkan hasil kebaikan, maka aku hadiahkan kepada kedua ibu bapaku. Atau kepada siapa-siapa yang kita nak hadiah. Boleh tak? Boleh. Nah, boleh kita hadiahkan kepada mereka. Adakah berkurangan? Tak kurang sikit pun. Sikit pun tak kurang. Pasal apa? Sebab Allah kaya. Nah, kalau kita sungguhlah satu dah, kalau dah bagi dua, dapat seorang setengah. Tetapi Allah itu maha kaya. Pahala dilipat gandakan. Berganda-ganda pahalanya. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Nah. Jangan pernah berhenti untuk mengajak orang buat baik. Sekalipun kita tegur dia pakai kasut terbalik. Nah. Kadang dia main kuliah, dia pakai tudung terkali. Daripada dia menjadi bahan ketawa dekat sahabat-sahabat lain, kita tegur dia pelan-pelan. Dia bisik kat telinga dia. Kau rasa hang pakai tudung terkali? Dah tak terkali, dia pun belik-belik. Terkali lah. Sebelum dia jadi bahan ketawa kat orang lain. Dapat pahala. Nah. Pahala mak, pahala sedekah. Allah tu maha kaya. Nah. Buatlah yang baik. Cegahlah kejahatan. Nah. Apa juga sesuatu yang berbentuk kejahatan, maka cegahlah ia kerana ianya sangat-sangat dibenci oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lalu ni dekat cerita anak, sesuatu bantuan yang kita bagi, contoh dia. Kita tolong orang angkat barang pun sudah. Nah, kita tengok dia tak daya sangat angkat beg plastik sampai keliling jari dia. Mas nak bawa setengah. Itu pahala sedekah. Nah, kita jumpa dia duduk jalan di tepi jalan, kita berhenti ajak dia naik dengan kita. Itu pahala sedekah. Nah, banyaknya kan. Kenapa pula modal dah? Ni yang cerita. Sebab tu Rasulullah kata, sedekah ni dia ada dua jenis. Satu sedekah wajib iaitu zakat.
satu sedekah sunat. Dan sedekah sunat itu pula terbagi kepada dua. Harta dan juga apa juga tindakan. Ni nak cerita yang tak ada harta. Kalau harta kita nampak dah benda yang diberi. Tetapi kalau yang tak ada harta ni, rupa-rupanya segala tindakan, segala perkataan. Nak cerita ni tentang seorang sahabat ni, dia cerita. Dia duduk di Karachi. Karachi ni bukan orang kita lah, no? Orang hidung tinggi-tinggi tu, no? Orang Pakistan. Okay, dia cerita macam ni. Dia abang dia kata, mereka kan terima ramai pelancong. Tapi pelancong ni pelancong daripada Inggeris, orang Inggeris. 2 orang suami isteri. Masuk pergi sampai yang bukan-bukan punya teroka. Pergi dalam perkampungan. Bila masuk di perkampungan, gamak galik dapat satu kolam. Mereka ada kolam air panas. Duk kaji kolam air panas tu, tengok-tengok malam. Bila malam, nak keluar tak boleh. Kampung tu gelap gelita, bukan ada lampu jalan pun. Tak ada lampu jalan pun. Tiba-tiba dia jumpa lah situ ada satu rumah buruk. Kalau kita kata rumah berantu, tepi telaga air panas tu. Dia masuk pergi tengok, dalam tu ada 3 budak. Dan sepasang suami isteri. Dia tanyalah si suami ni duduk kerak kayu di luar ni. Nak masuk masa tu, musim sejuk. Walaupun musim sejuk, air yang mendidih tu, dia kaji air panas ni. Duduk panas situ, kuasa Allah tu. Dia boleh buat di atas sejuk, di bawah panas. Kekuasaan Allah. Siapa yang tak boleh nak fikir. Jadi dia nak fikir, nak tengok macam mana ni. Suasana dunia hampir beku, tapi air ni dah mendidih. Hebat Allah kan? Jadi dia nak minta nak balik lah. Tolong tunjuk jalan. Kata si tukang yang duk potong kayu ni, dia kata, nak keluar ni ambil masa 2 hari. Dia kata betul nak masuk pun tadi lama, dia kata. Nak masuk pun susah. 2 hari kalau berjalan kaki dan naik kenderaan kami tak ada apa, dia kata. Amai macam mana? Helikopter hantar. Nak keluar 2 hari baru jumpa pekan. Kalau keluar 2 hari bermakna, malam tu tak boleh keluar lah. Lepas tu dia pun ambil keputusan lah, nanti kami nak tidur di rumah orang, boleh tak? Tak boleh, dia kata. Dia ada isteri. Dan dia ada anak-anak, dia kata. Umur kami ni kecil. Tolonglah, dia kata. Tolonglah. Dia takut sangat-sangat ni. Dia bimbang keadaan isteri dia. Tolonglah. Dia pun masuk pergi amat sembang. Lagu cara bahasa dia dengan isteri dia. Isteri dia izinkan. Bila dah kita nak izinkan tetamu bermalam di rumah ni, kena sedia makan malam. Kita ada roti. Roti kerah tu. Kita ada roti. Kata si isteri, roti ni untuk anak-anak kita. Tak apa bagi. Kata suami dia, Rasulullah suruh kita layan tetamu. Sekalipun kita tak makan malam ni, kita tak akan mati. Kata suami tu dekat isteri dia. Bila masuk, rumah tu ada 1 bilik saja. Dia pun bagilah tetamu tu makan. Tamu ni dia tak tanya ada ke apa nak makan, dia tak tanya. Dia ni bangsa asing ni, dia tak berapa nak pandai beradab. Kalau kita ni, kita pandang-pandang juga orang ni miskin, dia bagi kita makan. Lagi apa dia nak makan, Dia pun makan. Bila makan, tengok dia sedia tempat tidur. Lantai ni, tanah yang kerah. Lepas tu dia lapiklah dengan jerami. Kita panggil tikar mangkuang lah, Dia kata tidurlah, dia kata untuk malam ni saja dia boleh bagi, dia kata. Lepas tu, kawan ni pun masuk dalam bilik dengan isteri dia. Sambil dia curiga dekat kawan ni. Sebab dia rasa isteri dia cantik. Isteri kawan tu nampak biji mata saja. Dia tak tahu punya jambu macam mana. Di sebalik tirai tu kan. Orang Pakistan ni cegak-cegak kan. Nampak orang Pakistan. Lepas tu, dia pun tidur. Tapi dia rasa sunyi sepi rumah tu. Walaupun dekat dengan kolam air panas, dia rasa selesa musim sejuk. Kan kepanasan daripada kolam tu. Dia rasa seronok sangat tidur. Sampailah esok pagi, cerah tak cerah, dia ingat dia nak keluar lah. Dia nak keluar. Dia tengok dalam rumah ni, tak ada orang. Siapa pun tak ada.
Yang semalam dia masuk ada 5. 3 anak, pasang suami isteri. Dia tengok tak ada. Bila tak ada, dia pergi panggil isteri dia. Kalau kita fikir ni tidak umur bunian ke apa, dah. Kita suka otak kita memang tak elok lah. Lepas tu, dia pun keluar tengoklah di depan rumah tu ada satu pohon rendang tu. Ada ndoi. Pohon beringin. Ada ndoi. Dalam buah itu ada anak kecil duduk tidur. Di bawah buah itu ada 2 beradik lagi duduk tidur. Di atas katil ni ada suami isteri duduk tidur. Rupanya mereka tidur di luar. Sebab nak bagi tetamu tidur di dalam bilik. Lepas tu, dia ni tunggu sampai mereka bangkit. Mereka bangkit, rupanya mereka semayang berjemaah. Dia tunggu sampai selesai. Anak tu gaduh lapar, anak-anak dia kata tidak abang dah lapar. Tak ada apa nak makan. Kan semalam jamuan dah pergi bagi kat tetamu. Lepas tu, dia ni jadi tertarik hati. Hang ni sebenarnya siapa? Dia abanglah aku ni tukang kayu, dia kata. Aku tukang kayu, membekalkan kayu kepada penduduk sini untuk menghangatkan tubuh badan mereka. Jadi dia kata, aku tak mampu, dia kata, nak menghangatkan tubuh badan ahli keluarga aku ajak mereka duduk di tepi telaga yang hangat ni. Kami sentiasa panas. Jadi dia kata, dak, aku nak tanya ni pasal apa? Hang bagi kami makan, hang tak bagi anak-anak hang makan. Hang bagi kami tidur sementara hang dengan anak beranak, tidur di luar. Hang ni siapa? Dia tanya pula. Dia kata, aku adalah seorang fakir daripada agama Muhammad SAW. Aku diajar oleh guruku untuk memuliakan tetamu, melebihi diri sendiri, melebihi ahli keluarga. Tanya tetamu ni tadi, siapa guru hang? Guru aku Muhammad SAW. Indahnya jawapan dia bagi. Siapa Muhammad ni? Kalau hang nak tahu cerita pasal dia kata nanti aku cerita dekat hang. Rupanya pada diri dia ada satu kitab Syama'il Muhammadiyah. Dia kata aku boleh baca tentang kitab ni. Tapi dia kata lama kalau nak baca dia. Hang pergi cari dalam bahasa yang hang faham. Yang hang reti tentang cerita Muhammad SAW. Hang akan tahu dia ajak kami macam mana. Memuliakan tetamu melebihi diri sendiri. Kerana di situ adanya pahala sedekah. Kan dia fakir, tak ada apa nak bagi. Jadi itu kata kita menyantuni orang, kita buat baik dekat orang. Semua itu adalah pahala sedekah. Baliklah kedua-dua tetamu ni, pergilah cari. Dia cari. Tidak dia duduk kaji macam mana ayat hangat. Dia duduk ngidih pada muka sejuk. Kan? Dia baru dia nak kaji. Siapakah insan yang teristimewa yang boleh ajak? Dia kata ada lagi ke Muhammad tu? Kata si tukang kayu ni tadi, lama dah dia wafat. Beribu-ribu tahun dah lalu. Dia dah wafat. 1,500 tahun lah. Dia dah wafat. Macam tu. Dah punya lama dia mati. Hang duk tahan lagi dekat dia. Dia tinggal dekat kami yang ni. Dia angkat kitab tafsir. Dia angkat kitab Al-Quran. Dia angkat kitab Al-Hadis. Dia kata, dia tinggal dekat kami yang ni. Inilah panduan yang mendorongkan hidup kami untuk sentiasa berada di atas jalan yang benar. Tu baru dia balik. Dia balik bila dia cari. Dia carilah kitab cerita tentang Rasulullah SAW. Terjemahan dalam bahasa dia. Iaitu kitab Syama'il Muhammadiyah. Betapa indahnya peribadi baginda SAW boleh mentarbiah umat manusia walaupun dah lama wafat. Tengok tu. Dah lama dah wafat tapi masih boleh mentarbiah kita. Kita hari ni nak jadi baik dengan sebab didikan daripada Nabi SAW. Itulah murabi kita yang sebenar-benarnya. Sebab itulah kita tak pernah berhenti berselawat ke atas baginda SAW. Bila dia balik pergi, dia kaji, dia pun melafazkan syahadah bersama-sama dengan isteri dia. Dia ajak pula orang-orang lain buat. Sehingga terbinanya sebuah masjid. Yang nak dapat pahala banyak apa? Tukang kayu tadi. Dapat dah pahala. Pahala sedekah berganda-ganda. Walhal dia fakir. Tetapi macam mana nak main pahala dia? Dengan sebab dia suruh orang tu buat baik je. Daripada kita suruh seorang,
dia akan berkembang menjadi ramai. Yang ramai itulah yang akan menjadi saham yang berganda-ganda. InsyaAllah nah, aman ma'ruf wa nahi anil munkar. Kemudian mereka bertanya, sahabat tanya lagi. Wahai Rasulullah, adakah seseorang kami ini bila melaksanakan runtunan syahwatnya beroleh pahala? Okey. Yang ni bak suami isteri. Adakah kami berjima? Nah. Kalau baca seorang-seorang tak faham kan perkataan ni. Tulis sikit di situ. Adakah berjima suami dan isteri itu dapat pahala? Dapat tanya. Nah, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah pendapat kamu kalau ia meletakkannya pada yang haram? Apa pendapat hamba kalau dia berzina dengan perempuan yang bukan isteri dia? Apa pendapat kamu? Haram, sahabat jawab. Nah, haram. Adakah di atasnya itu dosa? Maka begitulah pula apabila ia meletakkan pada yang halal adalah baginya pahala. Jadi bermakna melakukan hubungan jenis ataupun berjima suami dan isteri itu juga adalah satu pahala. Pahala apa? Pahala sedekah. Okey, jangan sedih ibu-ibu yang dah tinggal sendirian. Dah. Pahala sedekah lain yang banyak. Banyak lagi hak di atas yang kita boleh baca dan amalkan. Nah, cuma sahabat kata tanya pada Rasulullah. Nak tanya ni, nah, kalau kami berjima ni, pahala dia macam nak dapat pahala bersedekah. Nah, okey, wallahualam. Kesimpulan hadis, digalakkan kita banyak bersedekah. Bersedekah mendatangkan pahala yang banyak. Setiap orang hendaklah berlumba-lumba mengerjakan perkara-perkara pahala. Segala pekerjaan yang baik merupakan sedekah. Digalakkan kita membanyakkan tasbih. Digalakkan kita membanyakkan takbir. Digalakkan kita membanyakkan tahmid. Digalakkan kita membanyakkan tahlil. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Nah, hendaklah kita mencegah perbuatan mungkar. Berkahwin juga mendapat pahala. Tak dosa. Nah, kahwin tu dapat pahala. Okey, wallahualam. Nah, saya tak mahu huraikan lebih-lebih tentang berkahwin itu mendapat pahala. Kerana sekali lagi pakat-pakat nak pergi kahwin pula no. Kita orang perempuan tak kat satu je kan no. Cinta sampai mati tu satu tu no. Okey, wallahualam insya-Allah nah. Minggu depan tak ada kelas nah. Minggu depan tak ada kelas. Minggu lagi satu tak ada kelas no. Saya ada di luar kawasan nah. Jadi insya-Allah kita cuti dua minggu okey. Lepas tu kita mengaji balik. Kita akan sambung hadis ke-26. Wallahualam. Baik. Ada soalan kan nak tanya? Ya, silakan. Okey. Saya tak apa jelas lah. Dengar sikit. Adalah sedekah. Ya betul? Betul. Setiap hari yang kita zikir. Apa juga zikir yang membentuk kebaikan. Dan dikhususkan oleh Rasulullah ni. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Termasuklah juga berselawat. Nah, dapat pahala bersedekah. Banyak mana yang kita baca, banyak itulah yang kita dapat. Bahkan digandakan dengan 10 kali ganda. Perlukah berzikir itu dimulakan dengan bismillah. Baik. Kita tengok kepada satu hadis Nabi SAW. Setiap perkara, kata Nabi SAW, kullu amrin zibalu. Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia putih. Jadi mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk menyambungkan pahala itu terus ke akhirat insya-Allah. Sekaligus membuahkan pahala yang berlipat kali ganda. Wallahu alam. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Apa dia ni? Okey, perbuatan zalim yang dilakukan oleh puak-puak Israel kepada rakyat Palestin.
Adakah tak ada pembelaan? Sampai bila kan? 50 tahun dah. Palestin ni berperang no, lama dah kan? Sampai bila kita duk tunggu? Sampai bila? Sampai Nabi Isa alaihi salam turun. Sampai Imam Mahdi turun. Tunggu kedatangan mereka nah. Mereka turun. Sebab tu orang. Ya. Jangan kata orang nak pergi Mekah. Kita tak pergi Mekah ni pun berdoa. Nah, di mana juga kita duduk, kita sentiasa berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang dizalimi. Kenapa Allah Ta'ala tak makbulkan lagi? Ni kata ni hak Allah. Nah, ini hak Allah. Kan dia janji dalam hadis Rasulullah, siapa yang nak mai, Imam Mahdi akan membebaskan. Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Kita tunggu tengok. Nah? Kalau panjang umur kita sempat tengok. Kegemilangan Islam akan membawa di sana. Nah? Okey, sahabat Alam Ayah. Silakan sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah, baru ni kan Kak Syam pergi klinik. Lepas tu Kak Syam ni nak ambil appointment lah. Tiba-tiba tak dibenarkan. Sebab tu Kak Syam pun keluar pada lain tu. Jadi macam mana puas seorang perempuan kan, perempuan ni tu nak ambil mungkin dia dapat appointment dah nak cek darah tinggi apa lah. So kan tengok dia kan dia gemuk. Dia pakai baju punya ketat lah ni, nampak lah. Hak dia tu dua-dua sekali dengan hak depan tu. Kak Syam panggil kat dia pelan-pelan Ustazah. Ni kau ni tolong ni tak apa ni kan. Dia baru tarik tudung dia tu. Tu adakah tu macam sedekah ke atau macam mana dia satu? Okey, baik. Kita menegur seseorang yang tak tutup aurat. Nah, ni soalan sahabat kita nak. Kalau kita tegur orang yang tutup aurat tapi tak sempurna. Tahu tutup aurat tak sempurna. Dia bertudung tapi bertelanjang. Pakai pakaian yang mengikut bentuk tubuh badan. Yang ketat, bahkan kadang-kadang jarang nampak balik sana. Kalau kita sendiri tengok macam tu, bolehlah kita tegur. Kalau kita berani, tegurlah. Dapat pahala sedekah, amar ma'ruf. Bagi tahu dekat dia no, tak boleh kita pakai macam ni no. Berdosa walaupun dia tutup aurat nah. Kan kadang pada bahagian seluarnya yang ketat no, bajunya yang ketat, tapi dia berbuah tudung hingga mengikut lekuk tubuh badan dia. Sedekah tu dapat pahala. Di antara yang disebut amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Okey, baik. Apa dia? Tarik sikit mas, bila dia ada mas tertampak suara. Okey. Berdengki kat kita. Okey. Apa yang dia kata? Okey. Okey. Okey, hasad dengki. Orang yang berhasad pada kita, dalam keadaan kita tak tahu pun dia berhasad, kan? Tiba-tiba dia main minta maaf, dia cerita dia macam tu. Dia tak cerita. Seelok-eloknya jangan tanya. Dibimbangi kita tak ikhlas memaafkan dia. Biar-biarlah tak apalah kata, aku ampunkan. Tak salah kalau nak tanya, tapi seeloknya jangan tanya. No? Yang duk dengki sangat siapa, kan? Okey, belakang ada seorang. Silakan. Ya Kak Ilah, silakan Kak Ilah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kubur, kalau kita pasang, Okey. Binaan. Kalau kubur kita tak dicuri seperti mana jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapalah nak curi kita ni no? Kan? Sebenarnya mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, binaan di atas kubur kalau nak buat boleh. Jangan lebih daripada sekaki. Sekaki banyak mana? Ukurlah kaki banyak mana. Nah, bila melebihi sekaki, haram hukumnya. Selagi mayat itu tak menimbulkan fitnah. Maksud dia tak ada siapa-siapa pun teringin nak pergi curi dia, buat pelari jenazah tu sekian, nak buat kajian begini-begini. Nah,
Orang awam macam kita ni, kalau dikebumikan, maka memadailah dengan nisannya. Tapi jangan bagi lebih daripada 1 kaki. Ya? Maka diharuskan. Kalau lebih, binaan itu ianya menjadi haram. Mengikut pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ha? Boleh ke Ilah? Sama. Okey, habis dah? Habis saya sudah dulu lah. Yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Yang lemah, yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. InsyaAllah panjang umur 2 minggu lagi kita jumpa dah. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna. Taqabbal ya karim. Semua jemput semua di bawah ada hidangan. Sahabat-sahabat alam ayah nak main makan kenduri sila nah.